Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah dalam video ni kita nak bincang berkenaan dengan trade setting dalam robot Royal Q. So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini. Okey, so saya tak nak buang masa sebab hari ni hari Jumaat saya rekod video ni dan sekarang ni dah pukul 12. So saya nak kena bersiap-siap untuk pergi solat Jumaat ya. Okey, kita nak fokus perbincangan kita kepada trade setting ya. Iaitu tutorial Royal Q yang seterusnya saya akan bincang berkenaan dengan trade setting. Disclaimer dulu, saya bukan expert. Okey. Dan apa-apa yang kita bincang dalam video ni bukanlah berunsur buy call, saranan untuk invest dan sebagainya. Ia hanyalah untuk tujuan pendidikan sahaja ya. So tidak ada sebarang buy call ataupun sell call diberikan sepanjang kita berkongsi dalam video kali ini ya. Okey, so trade setting dalam Royal Q, mungkin sesiapa yang belum terlibat dengan Royal Q ataupun belum tengok Royal Q itu macam mana, saya dah buat video berkenaan dengan interface berkenaan Royal Q sebelum ini. So boleh tengok dalam YouTube channel saya, playlist crypto Okey, so untuk app Royal Q, bila kita buka Royal Q, tuan-tuan semua, kita akan nampak interface macam ni lah. Okey, sebagaimana yang kita explain sebelum ini. Okey, oh sorry, saya okey okey. So kita akan nampak macam ni. Kita punya interface dan untuk kita pergi ke trade setting itu, kita tak akan dapat trade setting lagi dekat sini sebabnya kita tak ada coin ataupun kita punya crypto tak ada lagi dekat sini. So macam mana kita nak buat? Kita klik pada kuantitatif ni dekat bawah ni. Okey, kita klik pada kuantitatif. So dia akan keluar, sebelum dia keluar macam ni, dia akan keluar macam ni Bila kita klik pada kuantitatif tadi, dia akan keluar macam ni. Dan dekat atas ni tuan-tuan pilihlah kita punya exchange So sebagaimana saya sebut dalam video sebelum ini, kita ada 3 exchange sekarang ini at the current moment lah. Dia akan bertambah dari semasa ke masa. Okey, setakat ini kita ada 3, Binance, Huobi dengan Coinbase Pro tapi untuk permulaan kita dah kita buat API binding dengan Huobi sebelum ni kan. So kita pilih Huobi dekat atas ni. So dia akan senaraikan semua coin yang ada tersenarai dalam exchange Huobi So contoh untuk kali ni kita klik pada ADA ni. Okey, dia ada general dan professional kat sini. Tuan-tuan boleh klik dan tengoklah coin-coin yang ada dalam senarai general dengan professional. Tak ada beza sangat pun Cuma kita boleh search lah. Contohnya kita nak tengok ADA punya setting. Kita klik saja dekat ni, search currency name. Okey, dan dia akan keluarlah nama ADA, ataupun kita klik saja Huobi general dan kita scroll kat bawah ni, dia ada berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus coin. Okey, dan kita boleh pilih lah. Dan untuk pilih coin ni, sebagaimana saya selalu sebut, pastikan tuan-tuan pilih coin yang halal yang harus hukumnya macam mana nak cari coin yang harus, nanti kita bincang dalam video-video yang seterusnya lah Okey, so yang ni contohnya kita klik pada ADA kat sini. Okey, dan dia akan keluar macam ni ADA macam ni, dia akan keluar. Dan inilah yang dikatakan sebagai setting untuk ADA lah. Okey, so ini setting untuk ADA. Dan trade setting ni adalah di sini Trade setting ni dekat bawah sebelah kiri ni, dia ada perkataan trade setting. So bila kita klik trade setting, nanti dia akan ada interface setting tu yang kita akan bincangkan dalam video kali ni. Okey, dah ready tuan-tuan? Itu maksudnya saya dah brief introduction berkenaan dengan trade setting, dekat mana kita nak cari dalam app Huobi dalam app Royal Q. Saya nak cepat jadi tersalah sorry. Now, bila kita klik trade setting, dia akan keluar setting lah. Okey, sebelum kita bincang berkenaan dengan trade setting ni, okey, saya rasa kita penting untuk kita mengetahui dalam Royal Q sekarang ini dia ada 2 jenis position dalam Royal Q punya setting. Kita punya setting robot nanti dia akan ada 2 jenis position. Yang pertama dia panggil hold position.
Okey, hold position, dan satu lagi dia panggil sub position. Kita kena tahu istilah-istilah ini supaya kita tidak pening dalam kita setting kita punya robot nanti. Okey, bila kita set dalam kita punya Royal Queue trade setting tadi, okey, first buy ni merujuk kepada belian yang pertama ataupun amount yang kita set untuk pembelian yang pertama. Okey, contohnya kita beli dengan 10 USD. Okey, so bila harga turun dan dia sentuh kita punya first call kita, first call margin kita, contohnya kita set 3%, dia turun 3%, dan dia akan beli sekali lagi dengan amount yang kita set. Nanti ada setting-settingnya lah. Dan bila harga turun lagi, dia akan buka layer baru, second call, third call, fourth call. Okey, dan yang kelima-lima dekat atas ni dia panggil hold position, yang mana dia akan mencari satu average lah. Dia average dia punya price ni. Contohnya kita beli 10 USD dekat atas ni, kita beli lagi beberapa amount sebagaimana kita setting. Dia beli lagi, dan kelima-lima ni dia akan average lah. Dia akan dapatkan average. Sebenarnya average ni dia akan ambil semua average. Dia akan ada data yang mana dia averagekan semua. Walaupun kita dah buka sampai 10 layer, dia akan ada satu nombor. Satu nombor, nanti kita akan tengok dekat setting ni nanti, yang mana nombor itu dia mewakili average keseluruhan. Tetapi bermula kalau tak silap saya dalam September ataupun hujung tahun lepas, dia buka satu function baru, iaitu dia panggil sub position ataupun dia panggil sub bin mode ataupun sub bin mode real time settlement. Yang tu nanti kita akan bincang detail sikit lah nanti dalam mungkin video-video seterusnya. Okey, yang penting kita kena tahu ada dua jenis position lah, hold position dan sub position. Okey, seterusnya okey, yang ni yang dikatakan sebagai trade setting. So bila kita buka Royal Queue, kita tekan pada trade setting tadi, dia akan keluar macam ni lah untuk coin ADA tadi. Okey, dia setiap coin berbeza, mungkin kita boleh setting berbeza dan juga ada cara untuk kita setting semuanya dengan teknik yang sama ataupun setting yang sama. Itu depend kepada preference masing-masing lah. Okey, dekat atas ini dia ada first buy amount. Yang ni kita kata tadi yang layer pertama tadi kan. Yang first buy tadi. Okey, yang kita beli ni, first buy dekat atas ni. Maka inilah yang dikatakan first buy in amount. Sekarang ini dia punya paling minima kita boleh set 10. Paling sikit lah kita boleh set 10 USDT. Okey, yang ni menjadi reference. This is very important. Yang first buy amount ini dia akan menjadi reference kepada setting-setting di layer-layer yang ke bawah. That's why kita pentinglah untuk kita set dan kita tahu first buy in amount ini. So dia merujuk kepada nilai trading yang pertama ataupun dikatakan first position. Okey, open position double. Yang ni kita nak gandakan position kita. Biasanya kita off yang ni. Okey, to depend lah kepada masing-masing punya preference. Margin call limit. Okey, margin call limit ini bermaksud layer. Layer yang kita nak buka. Berapa layer yang kita nak buka. So dia merujuk kepada bilangan lapisan layer. Kalau by default, okey, apa yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan dekat screen sekarang ini adalah default punya setting lah. Okey, bila kita buka je Royal Queue kita pergi ke coin dan kita buka kita punya trading setting, trade setting, dan dia akan buka default setting macam ni. So margin call limit sekali lagi dia merujuk kepada bilangan layer yang kita nak buka. Dia tak ada limit Setakat yang saya tahu dia tak ada limit lah. Saya biasa buka sampai 20-30 layer. Yang tu benda biasa. So inilah yang merujuk kepada layer-layer ni. Berapa bilangan layer yang kita nak buka. Itulah yang dipanggil margin call limit. Hold position take profit ratio merujuk kepada trigger price. Trigger price iaitu dia trigger untuk jual bagi hold position. Okey. Yang ni. Bila kita beli, okey, dia ada kita punya average price kan. And then daripada situ kita akan ada TP kita ataupun kita punya target profit lah. Okey. Dan target profit itu dalam Royal Queue ni dipanggil trigger price baru. Dia panggil trigger price, yang mana tak semestinya kita akan dapat lah 1.3%. Contohnya kita by default dia set 1.3%. Okey, yang ni kalau kita belajar saham kan biasanya dia merujuk kepada TP lah. Okey, tetapi dalam Royal Queue ni dia kalau kita set dekat sini yang dekat bawah ni hold position take profit call back 0.3,
maksudnya kita punya TP hanyalah 1.0. Sebabnya saya nak illustrate ni, contohnya harga naik, okey, dia sentuh 1.3, okey, dekat situ 1.3. Sekejap saya mouse tak ada bateri. Okey, katakanlah dia naik, okey, dia naik, harga naik, and then sampai dekat situ dia trigger lah, dia sampai kepada whole position to profit ratio 1.3. Dia tak jual lagi, dia hanya trigger saja untuk dia jual. Dan bila dia berlaku pullback sedikit ke bawah sedikit, dia turun 0.3% dan baru dia jual, dan kita akan dapat profit 1.0%. Itu maksud dia, whole position take profit ratio dan juga whole position take profit callback. Okey, seterusnya margin configuration. Setting margin bagi setiap layer. Kan kita kata tadi, bila kita set layer 10 layer contohnya kan, so berapa persen penurunan ini? Berapa persen penurunan ini untuk kita buka layer baru? Berapa persen? So itu yang kita set dekat margin configuration ini. Berapa persen? Okey. Berapa persen penurunan itu sebelum kita membuka layer baru lah. So nanti kita akan demonstrate macam mana rupanya lepas ini. Seterusnya buy in callback. Okey, buy in callback ni maksudnya kita bila dia turun, okey, kan kita kata tadi margin configuration tadi kan dekat sini, bila dia turun, dia takkan terus beli bila dia sentuh kita punya setting untuk kita buka layer baru ni, dia tunggu berlaku pullback sedikit Dia berlaku pullback sedikit ataupun sedikit reversal ataupun dia rebound sedikit, barulah dia bila dia sentuh 0.5%, maksudnya dia rebound 0.5%, barulah dia buka layer barulah. Okey, layer yang dekat bawah tu dia akan buka layer baru. Okey, ni reversal sebelum robot belilah. Seterusnya distributed and take profit allocation. Yang ni merujuk kepada trigger price trigger price bagi setiap layer untuk sub position. Okey, untuk sub position. Nanti kita tengok dia punya setting dekat sini, apa rupanya selepas ini insya-Allah. Seterusnya sub position take profit callback. Ini pun sama dia punya konsepnya dengan buy in callback ini. Cuma dia yang ni merujuk kepada sub position take profit callback ini, bagi setiap layer untuk sub position ini, berapa dia punya setting dia. Okey. So bila kita klik yang ni, tuan-tuan semua, kita pergi yang dekat bawah dulu, distributed and take profit allocation. Bila kita klik yang ni, apa yang akan berlaku? Okey, dia akan buka distributed take profit ni lah. Okey. So yang ni dia akan bermula dengan 5 sub position kan. Dia akan bermula dengan layer 5 lah. Layer 5 berapa persen? Layer 6 berapa persen kita punya setting untuk kita take profit. Layer 7 berapa persen dan seterusnya lah. Okey, depend kepada jumlah layer yang kita buka. Okey, yang tu untuk distributed take profit allocation. Biasanya kita akan set dengan amount yang sama dekat sini. Tapi dia bergantung juga kepada kita punya technical analysis. Mungkin kita nak tengok chart, kita tengok dekat mana support dia dan sebagainya. So daripada situ kita boleh adjust lah dia punya setting dekat sini. Okey, seterusnya kita pergi ke margin configuration. Bila kita klik margin configuration dekat arrow ni, kita klik. So apa yang akan berlaku, dia akan keluar margin configuration. Okey, yang ni merupakan setting untuk layer-layer dekat bawah. Untuk contohnya first call tadi, kan kita ada first buy call kan. First apa dipanggil, maksudnya kita punya buy untuk yang pertama. Okey, yang 10 USDT tadi kita set tadi, bila dia turun sampai sentuh first call, setting dia macam mana? Dia turun itu adalah turun sebanyak 3.5%. Okey, 3.5%, yang ni default tu default punya setting ni. Dan dia menggunakan martingale punya konsep ataupun prinsip lah. Okey, yang mana dia punya margin ni dia double. Okey, dia ada risiko dia ada kebaikan dan juga keburukan yang insya-Allah kita akan bincangkan dalam video yang khusus. Okey, bila kita buka yang ni margin configuration, dia akan buka lah dekat sini. So kita boleh set setiap layer tu berapa persen Contohnya first layer ni bila dia turun sebanyak 3.5%, dia akan trigger untuk beli. Tapi dia tak beli lagi, dia trigger saja untuk beli. Bila dia return balik menyentuh, maksudnya dia rebound ataupun dia membuat pullback,
sebanyak 0.5%. Okey, dia rebound 0.5%, barulah dia beli. Maksudnya dia yang ni mungkin mewakili, kalau kita tengok chart ni, mungkin dia mewakili reversal candle lah. Okey, 0.5%, barulah dia buka layer first call ni. Okey, dan times ini merujuk kepada berapa kali ganda dengan first, apa dipanggil tadi, first buy in amount ni. Okey, first buy in amount tadi, kalau kita set 10 USDT dan dekat sini kita set 2 times ataupun 2 kali ganda, maka dia akan darab 2 dekat sini. Maksudnya untuk layer yang pertama ni, first call ini, ataupun layer yang kedua lah. Okey, tadi first buy in amount, yang ni first call ni maksudnya adalah second layer lah. Okey, yang ni dekat sini kalau kita set 2, dia akan darab dengan 10 USDT, so dia akan dapat 20. Maksudnya kita kena prepare lah 20 USDT modal untuk kita buka layer ni. Okey, seterusnya bila turun 4% untuk second call ni, dia akan trigger. Okey, bila berlaku pullback sedikit, berlaku rebound 0.5, okey, yang mungkin mewakili apa ni, reversal candle kat sini. Okey, dan dia buka layer baru dengan jumlah amount dia 4 times, 4 kali ganda. So apa maksud 4 ini? Maksudnya 4 darab dengan 10 USDT. Maksudnya kita kena prepare modal 40 USDT dekat sini. Okey, yang ni default lah tuan-tuan. Default. Sekiranya tuan-tuan nak guna setting default ini, tuan-tuan kena calculate berapa jumlah yang diperlukan bergantung kepada first buy in amount, dan berapa times yang you all set dalam apa ni, margin configuration, dan berapa layer yang you all buka. So itu benda yang kita kena consider lah bila kita nak guna default punya setting ini. Okey, sebenarnya kita boleh calculate je. So kita tambah ni 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128 darab dengan 10, darab dengan 10 tadi. 10 USDT tadi. Dia akan dapatlah amount. And then darablah dengan kita punya RM. So cukup tak kita punya amount yang kita masukkan 1000 dulu? Itu tak tolak lagi apa ni, cost untuk kita bayar robot dan sebagainya. Jadi kita kena consider benda ni. Nanti kita akan bincang tentang strategi-strategi ni dalam video-video seterusnya, insya-Allah. Jadi yang penting tuan-tuan kena faham apa yang ada dalam setiap setting ini, apa maksud nombor-nombor ini, supaya kita lebih memahami lah macam mana cara kita nak trade. Okey, saya illustrate pada tuan-tuan dalam bentuk apa ni, candlestick. Contohnya kita ada dekat sini USDT, contohnya apa ni, coin ADA tadi, contoh sajalah. Kalau saya tak ingat dia punya price sekarang ni kan. So contohnya dekat sini kita buka first buy, maksudnya yang ni first buy in amount ni 10 USDT, position amount kita 10, position quantity, maksudnya jumlah coin yang kita beli 10 lah. Sebabnya satu coin RM1. Okey, kita imagine. Dan bila kita beli dekat sini, kita akan set TP kita. Yang ni TP trigger price ni merujuk kepada mana dekat sini whole position take profit ratio lah. Okey, dia merujuk kepada whole position take profit ratio. Okey, tetapi bila harga naik, dia tak sentuh ni TP ni, dan harga dia membuat penurunan. So apa yang berlaku, dia akan sentuhlah kita punya yang ni 2 times kita punya second layer ataupun first call. Okey, dia sentuh 3.5, dia turun 3.5. Okey, perhatikan dekat chart tu, 3.5 dia turun, dan dia akan trigger dekat sini. Trigger untuk beli ataupun untuk buka second layer dengan modal 20 USDT. Okey, yang ni first call lah. Okey, dan bila harga dia turun lagi, dan dia sentuh, dia turun sebanyak 4% dekat sini, second call ini, dia turun sebanyak 4%, so apa yang berlaku, dia akan buka layer baru. Okey, dia akan buka layer baru, iaitu second call dengan position quantity dia sebagaimana yang saya catat dekat sini lah. Okey, so modalnya berapa untuk second call ini? 40 lah. Sebab apa 40? Sebab ini kita set 4 times, 4 kali ganda dengan first buy in amount. Okey, tuan-tuan semua, saya kira tuan-tuan agak pening sikit lah. Sesiapa yang baru, dia agak pening sikit. Sebab nak faham benda ni, waktu saya mula-mula dulu, saya memang explore satu-satu tuan-tuan. Nanti saya cerita macam mana saya faham perkara ni. Bukan sekadar tengok video ataupun tengok baca orang tulis dan sebagainya, tetapi saya tengok dari segi chart apa yang berlaku sebenarnya, macam mana dia boleh beli. Bila kita set certain amount betul ke tak dia beli pada harga tersebut.
So itu benda-benda yang teknikal yang mungkin saya cuba buat untuk memberi kefahaman yang mudah lah kepada tuan-tuan. So tuan-tuan tak perlu lagi explore sendirilah benda-benda ini ya. So penting tuan-tuan kena faham trade setting ini supaya kita mudah untuk kita manipulate So yang ni dia panggil martingale punya original martingale punya setting lah, dan dia sebenarnya ada risiko-risiko tertentu yang mana risiko ini kita kena consider lah tuan-tuan bila kita trade menggunakan robot. So saya kira itu saja untuk video kali ini. Saya pun nak pergi solat Jumaat dah tuan-tuan. Terima kasih. Jumpa lagi dalam video seterusnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.